Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Syarhul Abrah dalam bab menyatakan seksa bagi orang yang meninggalkan semaya. Jadi kemarinnya dia sebut bahawa mana-mana orang yang tinggal semaya ataupun orang yang tak semaya, apabila dia makan ya satu-satu makanan, tak kira dah makan apa pun, maka makanan itu akan sumpah laknat kepada dia. Dan apabila dia minum air ke apa semua pun akan laknat, kerana dia meninggalkan suruhan Allah, iaitu semaya. Hari ini dia kata bermula orang yang meninggalkan semaya itu dijauhkan dirinya daripada kain pada jasadnya. Mana kain bertersih duduk dengan dia, orang yang tak semaya. Dan jika diberi kemudahan oleh Allah, kata kain, nescaya lari aku daripadanya, daripada orang yang meninggalkan semaya. Teruknya orang tak semaya ni, kain ni kalau boleh kecek, dia kata kalau tu hari aku boleh lari, aku nak lari, tak suri dia pakai kain. Kenapa? Kerana dia tak semaya, cuma aku tak bisa duduk dengan dia, kain kata. Ni teruk ni tuan-tuan. Ni dalam kitab Syarhul Abrah ada sebut bahawa teruk gini orang yang meninggalkan semaya. Dan bermula orang yang meninggalkan semaya apabila dia keluar daripada rumahnya. Apalah dah, kalau dia tutup rumah, nescaya rumah itu berkata kepadanya, kepada orang yang tak semaya sani. Rumah pun kecek juga. Rumah kata mana? Kalau mutubik, nescaya tiada Allah bersama kamu, dan tiada mengganti akan dikau kembali kepada ahli keluarga kamu dengan sejahtera, yakni mu tak akan selamat. Allah tak akan tolongmu waktu kamu keluar daripada rumah, sehingga mu klik semula rumah pun mu tidak akan selamat. Mu kata wal'iyazubillah. Ni teruk ni tuan-tuan. Orang yang tak semaya, makan ni pun sumpah ke dia, pakai dia pun sumpah ke dia, rumah pak dia duduk pun sumpah juga ke dia. Rumah kata kalau mu tubik, Allah tak selamatkan kamu, dan kalau mu balik pun Allah tak selamat juga. Ni dalam kitab lain sebut kenderaan yang kita naik pun sumpah juga. Motor kereta, mu tak akan selamat, mu tak akan selamat. Kenapa? Karena kamu tinggal semaya, karena kamu tak semaya waktu hidup di dunia. Allahu Akbar. Berat ni. Orang tak semaya berat. Nak pulak rumah, dekat sejid, tak mari semaya, lagi teruk. Disebut dalam hadis, mana-mana orang dengar rumah, orang bel, orang dia tak semaya. Nabi sebut Allah Ta'ala ke titik tembaga yang panas dalam api neraka di akhirat, dalam telinga dia. Dalam hadis yang lain, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sah semaya jiran masjid kecuali dia kena mari semaya di masjid. Mazhab Syafi'i kata kalau dia semaya di rumah sah, tapi tidak sempurna. Mazhab lain kata bukan sekat tak sempurna, tak sah awal lagi semaya dia. Karena Nabi kata la salata li jaril masjid illa bil masjid. Rumah dekat masjid dia tak mari semaya masjid, semaya di rumah. Mazhab lain kata tak sah semaya di rumah. Syafi'i kata sah tapi tidak sempurna. Nak layak teruk ni orang yang tak semaya. Dan bermula orang yang meninggalkan semaya akan dilaknat dia oleh Allah Ta'ala pada ketika hidupnya di dunia, dan juga dilaknat kemudian daripada matinya di alam kubur.
semua dia azab. Orang yang tak semaya ni waktu hidup dunia pun Allah laknat, dan waktu dia masuk kubur pun akan dilaknat. Wal'iyazubillah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal kufri wal Islam tarkus salah. Di antara tanda orang yang Islam ke kafir ialah orang yang tinggal sembahyang. Di masjid kita Balai Gawa ni ada tulisan luar. Tulisan tu ada lagi waktu amal budak lagi. Dia dekat kita pagar kat poster besar zaman dulu. Tak tahu dalam ni ada ke tak, dia mau tahu benar sadar juga. Ada tulis situ, beza orang Islam dan kafir itu meninggalkan sembahyang. Ada tulis di masjid kita. Ini tak tahu lah, takutnya buat demo ke bunyi kata nak sadar dalam masjid. Jadi nak rayaknya Nabi sebut beza antara Islam dengan kafir itu ialah tarkus salah, orang yang tinggal sembahyang waktu hidup di dunia ini. Jadi kita jangan tinggal sembahyang. Walau belah mana lorak kerja, walau belah mana puasa letih, walau belah mana sibuk jual, sibuk nego, sibuk jaga anak cucu mengasuh pun jangan tinggal sembahyang. Karena orang yang tinggal sembahyang hadis depan dah. Walaupun sekali dalam hidup dia tinggal sembahyang, namanya ditulis ahli neraka, disebut dalam hadis. Depan hak lepas dah mengaji. Dan berkata Imam Sya'rani. Imam Sya'rani seorang ulama di Mesir. Nama dia Abdul Wahab Sya'rani. Amabidah kubur dia di Mesir. Dan berkata Imam Sya'rani di dalam kitabnya bernama Uhud, nama kitabnya, diambil di atas kitab perjanjian yang umum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang yang meninggalkan sembahyang, iaitu orang yang fallahin. Fallahin itu tukang kebun ataupun tukang je menani, itu makna fallahin. Dan orang-orang yang awam, dan segala orang yang jahil-jahil pada barang yang menyatakan kelebihan sembahyang 5 waktu, dan kelebihan mereka yang mengekalkan atasnya di atas sembahyang. Dalam kitab ni Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata kebanyakan orang tinggal sembahyang ni orang tukang kebun. Tukang kebun ni makna orang sibuk dengan menanam. Banyakan tinggal sembahyang. Iyalah kalau kita dah perhati lah ni, orang yang jenis menego, jenis main padan ni tak sembahyang dah. Tak sembahyang. Kerana dia sibuk. Dia sibuk menanam, dia sibuk jual. Tak ada nak sembahyang. Kalau sembahyang pun dekat-dekat nak ambil waktu, taruh. Sebabnya tuan kitab ni kata dia jahil, dia tak tahu kalau jaga sembahyang ni bagaimana pahala boleh. Dan kami tentukan dengan demikian itu bertambah kuat dan takut seperti barang yang ditakkidkan dia oleh Allah dan Rasulnya, dan sebenarnya telah lalai akan yang demikian itu, demikian tak sembahyang oleh ghalibul fuqara, yakni orang sesat dan orang yang menuntut ilmu di zaman ini. Tengok tuan kitab Isyah kata banyak ke orang sesat tak maya. Dah lah sesat tak maya pula dah. Teruk kalau kaya tak semaya teruk dah. Ni dah lah sesat tak maya pun. Ni ramai. Dah lah sesat nak makan pun tak boleh, tak maya nak pula dah. Lagi teruk. Dan orang yang menuntut ilmu, mengaji, pandang, tapi tak maya juga. Di zaman ini kata tuan kita, zaman lah ni, zaman teruk ni, akhir zaman, mengaji mana, tahu belakang hukum tu hukum ni, tapi tak maya. Ada juga ni, tuan kita ni banyak. Kalau kecek kat dia pandang belakang, sifat 20 Tuhan, akhir dia dah Tuhan. Pandang, tahu belakang, tapi kalau tanya dia mau maya tak? Kalau tak maya, setan dia mau. Tidak Tuhan dah. Anak orang teruk ni, zaman ni. Orang yang ngaji, tapi dia tinggi tak maya. Ni tengok tuan kita ni rakyat ni kena belakang lah di kita. Ngaji tahu, tapi tak buat.
tak mayat dia. Kalau dia tanya, apa dia tak mayat, dia kata dia mau mayat, dia mau sembuh apa? Pula dah. Pandang, kata dia melekat di kubur. Itu dia makna. Orang dah lah sesat tak semaya, dah lah ngaji tak semaya. Itu kita ni kaya. Allahu Akbar. Maka engkau cuba lihat akan mereka itu. Mutati tengoklah. Ia kata, kita ni kata, bercampur-campur ia orang sani dengan orang yang meninggalkan sembahyang daripada anaknya sendiri. Kadang-kadang anak kita tak sembahyang. Tidak sekapok yang dia tak sembahyang, anak budak. Dan khadamnya, kadang kalau kita dah lihat kadi-kadi kita lah, anak buah kita tak sembahyang. Dan sahabatnya, saingnya, saya tak sembahyang juga. Dan lainnya daripada mereka itu. Banyaklah. Tu. Dan makan ia sertanya kali orang tak sembahyang. Ramai benar. Dan tertawa-tawa sertanya dan suka hilang sekali dengan tak sembahyang. Dan dikerjakan dia pada perniagaan dan membuat-buat rumah dan lainnya tiada dinyatakan baginya sekali-kali akan dosa orang yang meninggalkan sembahyang. Kita ni kata kerja sekali tapi tak layak atau tak sembahyang ni berdosa. Dia buat rumah sekali, dia menego sekali, dia menebel sekali, dia buat betul sekali. Nah, dia buat padi sekali tapi tak layak ke saya tak sembahyang dosa. Dia tak layak, dia sembahyang dia. Nabi layak kalau lagu tu dia dosa juga dia tak layak. Kalau kita tak layak, saya kita tak sembahyang dosa, kita berdosa juga. Tengok. Hei saudaraku, tiada dinyatakan baginya akan pahala mengerjakan sembahyang. Tak layak, mayat ni boleh banyak ni pahala. Patutnya kalau kita duduk sekali, kita kena layak. Saya kita tak mayat lagu ni dosa. Kalau sembahyang lagu ni boleh pahala. Kena layak. Supaya kita ada anak-anak di rumah, kita kena panggil anak-anak layak. Tak mayat lagu ni dosa. Kalau mayat lagu ni boleh. Kita kena layak. Keluarga kita. Kali kita, anak murid, anak buah kita, nak layak. Dia nak mayat, rasa mayat itu dia punya pasal, layak dia. Dan engkau nyatakan wahai saudaraku, bagi tiap-tiap orang yang jahil akan segala barang yang mencederai dengan dia dengan orang yang tak sembahyang, kena layak. Daripada segala barang yang wajib pada agama, kena layak. Sembahyang ni benda mula-mula agama suruh sembahyang. Bila masuk Islam, mula-mula sekali kena sembahyang. Dia tak suruh lagi puasa. Dia tak suruh lagi zakat. Dia tak suruh lagi buat haji. Bila masuk Islam, agama suruh mula-mulanya ialah sembahyang. Dan jika engkau tiada nyatakan, kalau mu tak tahu layak kau maka engkaulah orang yang mula-mula dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka di akhirat. Apa dah? Tuan kita ni kata, kalau kita tak layak kau semaya lagu ni, kita maya kita ya. Okey, biarlah ikut dia. Kita masuk neraka dulu lagi pada dia akhirat. So ada satu cerita dalam hadis seorang muayyah. Dia ada anak, dia tak cara anak dia maya ke dia maya. Bulan tegak masjid, dah maya kuat, tapi anak dia tak cara. Bila mati akhirat, dia nak masuk surga, anak dia pegang kaki. Anak kata, wahai ayah, mana kamu nak pergi? Lalu ayah dia kata, aku nak masuk surga Allah kerana aku jaga sembahyang. Lalu anak dia kata, wahai ayah, mari bersamaku masuk neraka hari ini. Kerana waktu hidup dulu mu tak pernah layak padaku. Apa itu sembahyang? Mu hidup mula mu tak layak buat tak sembahyang lagu ni. Nak layak terus, tu dah hadis cerita. Nak layaknya wajib kita kena layak kau orang nak buat tak buat tu cerita lain. Wajib kita kena layak pada anak bini kita. Tak sembahyang lagu ni. Kalau sembahyang lagu ni, dia tak siap, hadiah. Dia tahu akhirat. Lagu tu. Supaya baca kita. Amal layak lagu ni tak sembahyang. Dia mau nak sembahyang. Allah, tak siap, tak ada apa. Nak lepas kita ni, tanggungjawab di akhirat akan ditanya oleh Allah Ta'ala.
maka bahawasanya engkau itu masuk pada mereka itu orang yang mengetahui dan tiada beramal dengan ilmunya. Jadi kalau mu tak kena rakyat kau kan, mu ada ilmu, maka mu dipanggil orang yang alim, orang yang alim tapi tak beramal dengan ilmu. Maka mu dulu lagi masuk neraka di akhirat. Kerana tiap-tiap orang yang mengetahui akan satu hukum syariat, yakni agama, dan beramal dia dengannya dengan hukum syariat, dan tiada diajarkannya, dia tak ajar, maka nescaya masuk ia pada mereka yang mengetahui, yakni ilmu, tetapi tiada beramal dengan ilmunya, maka dia awal lagi masuk neraka di akhirat. Dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, apakah seksanya kamu dulu tahu tapi mu sendiri tak buat. Mu rakyat orang buat gini semaya, mu sendiri tak semaya, maka Tuhan kata sila kamu masuk neraka dulu daripada orang itu. Ini Quran menceritakan bahawa teruk orang yang alim tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Allah. Jadi kita ni kena rasa takutlah bila kita mengaji, kita tak amal, ataupun kita mengaji kita tak royak kat orang, teruk belakang tu, diazab oleh Allah di akhirat. Jadi tu kita ni nak beritahunya bahawa kalau mu mengaji, mu tahu, mu amal, jangan miskat mu dah, mu kena royak kat orang lain pula. Tak semaya lagu ni. Kalau semaya lagu ni, barulah kita selamat di akhirat. Lebih-lebih lagi anak isteri keluarga kita. Kalau ni tak orang tak ambil berat mana hal semaya ni. Kadang-kadang mu buat tengok anak tak maya, tak ada royak, tak ada kata, "Hei, kena maya ni nama aku piak dah." Dia tinggi pun tak nak royak pun. Dia sendiri tak semaya. Nah, anak tak semaya, bini tak semaya, mak tak semaya. Tak ada bunyi rebel, tak ada kata bel dengar dah. Dengar awak tak tahu je. Dah, kalau dia tanya, bel ke apa tu? Dia kebagak dulu. Nak dah bunyi bel dia tak ikut lain. Maknanya malangnya semaya. Allahuakbar. Dah, bunyi rebel asal. Bel kata, tak tahu kahwin nyanyi dia jadi. Anak teruk di zaman orang yang tak semaya, kata Nabi. Dalam hadis Nabi kata antara tanda kiamat umatku akhir zaman ialah orang yang meninggalkan semaya, bermudah-mudah dengan semaya. Dalam kitab yang dikarang oleh Maulana Ali An-Nadawi, seorang ulama India, dalam kitab Peristiwa Akhir Zaman hadis 40, dia kata antara tanda kiamat akhir zaman orang yang nak jadi imam semaya pun tak ada tanda kiamat. Terus kata nak semaya, nak jadi imam pun tak ada. Jadi kita kena jaga molek semaya ni, kerana semaya itu amalannya pertama ditanya oleh Allah di akhirat. Allahu Rabbi. Jadi orang tak semaya teruklah tuan-tuan. Jadi kita kena jaga semaya. Keluarga kita semaya. Sebab tu orang tua dulu dia nak pilih natu, dia tanya maya kita. Ya, dia kima orang, dia tanya. Kalau orang mari minta anak tinggal dia tanya dulu. Orang minta tu, anak dia mau semaya kita. Orang dia ni dah, anak dia mau 1,000 gaji sebulan. Nak nikah anak awak, anak gaji lah. Anak awak tak ada gaji pondok ya. Maka sebulan, kau dulu nanti 10 tahun lagi mari minta. Tapi kalau punya anak gaji banyak mana? Gaji 5,000, kereta tidak ngejedi, yang kapal terbang, badannya buah rumah, boleh. Apa baru mari saja, apa tak payah tahun lepas ni kata. Itu zaman ni lagu tu. Zaman kita budak-budak orang tua itu, dua soalan dia tanya. Bila nak nikah, dua soalan. Pertama, semaya kita. Soalan nombor 2, ngaji Quran habis kita. Dua soalan. Semaya kita, ngaji Quran mana benda. Orang tadi dia tanya dua juga. Pertama gaji berapa, yang kedua rumah kereta ada benda. Dua juga soalan. Gaji berapa, rumah kereta ada benda. Dia takut kalau tak ada rumah, tak ada kereta tu, takut anak dia tak boleh makan. Sedangkan orang yang takut pada rezeki itu syirik, kalau dia buat amal Allah tak terima amalnya dia. Jadi orang dulu dia ada akidah. Nah,
bila mu jaga semaya, dengan sendiri Allah Ta'ala hantar rezeki padamu, dengan sendiri muat kerja akan berkat. Itu beza orang dulu tuan-tuan yang mulia. Jadi kita kena masuk agama dalam anak-anak kita tu. Jangan duduk nak bini beranak tu duduk mikir hartanya, tak mikirnya hal semaya baik. Sedangkan semaya baik itulah satu perkara yang asas dia dalam kehidupan kita. Jadi kalau mokok pun tak semaya, tak habislah anak cucu menantu cicak pun lipat tak semaya habis. Jadi kalau kita anak mokok jaga dah semaya, insya-Allah anak cucu menantu akan semaya baik belakang. Itu dia mana. Wallahu a'lam. Dan ketahuilah olehmu bahawa orang yang mengerjakan semaya itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tersambung Zuhur esok pula, bagaimana orang yang jaga semaya ni Allah Ta'ala akan berkelebihan lagu mana. Kalau kita dengar dah daripada ni azabnya orang yang meninggalkan semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, anak kami, zuriat kami, keluarga kami orang semaya ya Allah. Jangan biar ada dalam keluarga kami anak menantu cucu kami dia tak semaya. Kajawani beri semua ya semaya ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima segala permohonan yang kami doa, yang kami minta. Lebih lagi kami sekarang berada di minggu pertama di bulan Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang mana Nabi kami janji ya Allah, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. 10 yang pertama dapat rahmat, maka rahmatlah kami ya Allah. Wa awsatuhu maghfirah, 10 di pertengahan Ramadan diampunkan segala dosa. Panjangkan umur kami, bidik kami hidup di 10 tengah supaya kami diampunkan segala dosa ya Allah. Wa akhiruhu idkum minan nar. Nabi kami beritahu bahawa Ramadan 10 akhir itu ya Allah dibebaskan daripada api neraka. Maka pastikan semua hari ni witness 10 akhir Ramadan supaya nama kami dihadirkan masuk neraka di akhirat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mak ayah kami yang hidup dipanjangkan umur beri sihat ya Allah. Mak ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikan kubur mereka taman syurga, diturunkan rahmat setiap hari, dijauhkan daripada azab ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpun kami bersama mak ayah kami, guru kami di dalam surga Firdaus bersama para nabi dan rasul di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan beri cuaca yang panas ya Allah, kecuali turunkan hujan pada kami, hujan rahmat ya Allah. Ya Allah, hilangkan rasa lapar dan dahaga sepanjang kami berpuasa sebulan ini ya Allah. Diberi kesihatan yang baik ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu